dalam waktu yang tertinggal, seperti angin yang tak pernah diam, menebarkan fikiran mencari motif dan objektif, merentasi masa silam kegemilangan, tamadun Islam. Assalamualaikum saudara, kita bersama lagi di rancangan Tamadun Islam, siaran dari Suara Islam Kuala Lumpur. Seperti biasa, kita bersama tetamu undangan kita, Dr. Muhammad Rofa Ismail dari UPM Sedang, Selangor. Dan tajuk kita minggu ini, Doktor, ya, di sekitar tapak arkeologi Palestin, Mekah dan Mesir. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita cuba sentuh tentang 3 kawasan arkeologi yang penting dalam sejarah Islam dan juga sejarah-sejarah Nabi terdahulu, iaitu Palestin, Mekah dan Mesir. Sebab 3 tapak ini sungguh-sungguh bermakna dalam sejarah tamadun Islam. Ramai penulis-penulis Islam yang apabila menulis tajuk buku karya mereka tentang Masalik wal Mamalik ataupun yang bertajuk dengan Tabaqat, Al-Irtibat dan sebagainya, mereka menelusi tempat 3 kawasan ini yang merupakan banyak ilmuwan dan juga para hikmah hukama yang terdahulu yang menjadikan tempat ini sebagai tempat kegiatan mereka. So inilah di antara bumi para anbiya. Dan inilah yang kita mungkin bincang hari ini. Mungkin kita akan sentuh tentang Nabi Ibrahim. Mungkin daripada manakah arkeologi yang berkaitan dengan Nabi Allah Ibrahim AS. Doktor, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ialah antara Rasul Ulul Azmi. Dari mana agaknya asal-usul Nabi Ibrahim alaihissalam ni, Doktor? Ya, ahli sejarah Islam cuba menelusi daripada manakah datang Nabi Ibrahim. Dan kalau kita lihat bacaan tulisan-tulisan yang dalam Masalik Al-Mamalik dan juga sejarah sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn Kathir umpamanya dan juga At-Tabari, mereka mengatakan bahawa Nabi Ibrahim ini berasal daripada Iraq, lembah Tigris Euphrates yang disebut sebagai bandar Ur. Dan bandar ini adalah bandar yang tua. Sekarang ini mungkin kita tidak temui bandar ini, tetapi mereka cuba mencari penggalian di kawasan tersebut. Dan kawasan Tigris Euphrates ataupun Sungai Furat ini ialah kawasan tamadun awal. Kita dapati bahawa di sini terdirinya kerajaan Namrus. Dan Raja Namrus ini dikatakan di antara raja yang paling agung dalam sejarah manusia. Sebab keseluruhan daripada sejarah manusia ada 4 orang pemerintah yang agung yang telah memerintah seluruh dunia. Antaranya adalah Namrus ketika Nabi Ibrahim. Selain pada itu ialah Bukhtanasar yang memerintah Babylon, kawasan yang sama. Itu 2 ini adalah 2 raja yang bukan Muslim. Adapun 2 lagi raja Muslim, iaitu Nabi Sulaiman AS dan juga Zulkarnain yang disebut dalam surah Al-Kahfi. Jadi dalam sejarah manusia ada 2 orang raja, 2 Muslim dan 2 bukan Muslim. Dan apa yang kita bincang hari ini ialah apa yang berlaku pada zaman Raja Namrus yang telah dia mengaku bahawa dia adalah Tuhan. Kemudian penduduk kawasan Tigris Euphrates ini pada ketika itu ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah Namrus, ada yang menyembah matahari dan ada yang menyembah bintang. Apabila tapak kajian arkeologi ini dikaji oleh pengkaji moden hari ini, kita dapati bahawa ditemui siling lama ketika tarikhnya kembali pada zaman Namrus dan mereka melihat di situ disimbolkan manusia menyembah bulan. Memang benarlah apa yang disebut wahyu Al-Quran yang menyatakan bahawa ketika Nabi Ibrahim apabila dia zaman kanak-kanaknya, dia melihat bulan dan dia kata inilah agaknya Tuhan saya. Kemudian apabila bulan itu telah berlalu, dia kata bukan, Tuhan tidak boleh hilang. So apabila berlalu pula waktu siang, maka keluarlah matahari yang besar dan dia kata inilah agaknya Tuhannya. Dan apabila matahari juga telah terbenam, maka dia kata bukan Tuhannya. Ini lokasi ini berlaku di kawasan Tigris. Dan penggalian arkeologi menunjukkan bahawa memang benar manusia ketika itu menyembah bulan. Ada siling itu menunjukkan manusia sedang menyembah bulan. Ini adalah satu sejarah arkeologi yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ini tidak berada di situ. Kita tahu sejarahnya, semua kita tahu bahawa Nabi Ibrahim ini bersama dengan ayahandanya yang pengukir patung. Kemudian dia telah memusnahkan patung di kawasan tersebut, lalu dia dibakar, tetapi itulah mukjizat Nabi Ibrahim, tidak terbakar. Selepas daripada peristiwa ini dia mengembara. Mula daripada Tigris Euphrates, dia telah mengembara berhijrah dengan anak saudaranya bernama Lot AS, yang kemudiannya sampai kepada Palestin. Ini sangat penting. Dia sampai daripada Iraq
sekarang Iraq kita panggil, sampai ke Haran, kawasan utara Syam. Kemudian dia masuk ke Palestin, dia pergi ke Gaza, kemudian dia balik semula ke Palestin, ke Jerusalem, ke Baitul Maqdis, kemudian dia pergi ke Mesir, balik semula ke Baitul Maqdis, kemudian dia pergi ke Makkah bersama anandanya bernama Nabi Ismail, yang kemudiannya balik semula ke Palestin. Dan itulah sebahagian daripada lokasi-lokasi yang kita cuba lihat dari segi arkeologinya yang ada hubungan dengan Allah Ibrahim AS, yang cukup menarik untuk kita lihat, sebab kawasan tersebut merupakan kawasan tapak penggalian, ataupun pada zaman moden ini kita dapat trace kembali. Dan cukup menarik kalau kita perhatikan di sini, Palestin telah wujud ketika Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim daripada Iraq sampai ke Palestin, orang Palestin menghalau baginda kerana tidak mengetahui dia adalah seorang yang baik, seorang yang bakal rasul yang akan dilantik. Tetapi penduduk Palestin tidak menerimanya. Itu dirakamkan dalam Bible bahawa Abraham came to Palestine and they receive him not. Maksudnya ialah bagaimana orang Yahudi sekarang dia cuba mendakwa bahawa Palestin adalah bumi asal mereka yang dikaitkan dengan Nabi Ibrahim. Tetapi sebenarnya Palestin telah wujud sebelum daripada Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim berhijrah daripada Iraq ke Palestin. Palestin telah wujud, dan ketika itu Palestin didiami oleh orang yang berbangsa Kanaan. Kanaan ini pula ialah keturunan daripada Nuh AS. Dan simbol orang Kanaan ini ialah bintang 6. 6 bintang yang dipanggil David's Star itu sebenarnya telah wujud sebelum Israel lagi. Apabila negara Israel dibina tahun 1948, mereka mengambil bintang ini sebagai simbol negara mereka. Dan apabila penggalian mereka lakukan di bawah Masjid Al-Aqsa sekarang, mereka menemui bintang tersebut. Mereka mendakwa ini adalah tempat asal usul mereka. Sedangkan bintang 6 itu bukan merujuk kepada Bani Israel sekarang, tetapi merujuk kepada bangsa Kanaan. Mereka mengambil simbol yang sama. So ini adalah satu fakta sejarah yang dibuktikan dengan penggalian arkeologi. Dan tapak yang menjadi perbincangan kita ini, termasuk Baitul Maqdis ini, cukup menarik sebab dia adalah sejarah bapa manusia, bukan bapa manusia, bapa Rasul. Yang Nabi Ibrahim ini disebut Khalilullah, kekasih Allah, dan juga bapa kepada para anbiya. Sebab daripada Nabi Ibrahim inilah kemudiannya lahirnya bangsa Arab melalui Nabi Ismail AS, dan juga bangsa Israel melalui Nabi Israel AS, ataupun melalui Nabi Ishak. Kemudian Ishak melahirkan Yakub. Yakub ini digelar sebagai Israel dalam Al-Quran. Dan Israel ini kemudiannya melahirkan Bani Israel. Ahli Alkitab mendakwa Isa alaihissalam disebut Isaac, yang menjadi ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dikorbankan. Sedangkan umat Islam mengatakannya Ismail alaihissalam, bukan Isa alaihissalam. Adakah terdapat kesan arkeologi yang menyokong mana-mana pandangan tersebut ni, Doktor? Ya, kalau kita perhatikan Jumhur Mufassir, kalau kita baca dalam tafsir Qurtubi ataupun dalam Ibn Katsir umpamanya, mereka menyatakan bahawa ada perselisihan pandangan di dalam kalangan ulama Islam sendiri pun, bahawa siapakah yang sebenarnya yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim itu. Sebab tidak jelas, Al-Quran tidak sebut dengan jelas. Wa fadainahu bidzibhin azim, kami gantikan dengan penyembelihan yang besar, yang agung. Maksudnya anak yang diuji oleh Allah SWT agar Nabi Ibrahim itu sembelih. Maka apakah ia Nabi Ishak ataupun Nabi Ismail? Maka Jumhur Mufassir kata dia adalah Nabi Ismail. Tetapi orang Israel mengatakan dia adalah Nabi Ishak, sebab Ishak ini nenek moyang mereka. Dan oleh sebab itu banyak perkara yang dijanjikan kepada anak yang dikorbankan ini, bahawa inilah sebabnya mereka mengatakan bahawa Isaac dalam Bible mereka sebut Isaac inilah yang disuruh agar disembelihkan sebagai ujian kepada Nabi Ibrahim AS. Tetapi kalau kita lihat sejarah Haji Mekah, bagaimanakah Nabi Ibrahim datang ke Mekah membawa anandanya Ismail dan diletakkan di tepi Kaabah yang belum ada Kaabah lagi. Kemudian ditinggalkan di situ ada sejarah Mekah. Dan fardu haji yang kita lakukan bagi umat Islam, kita dapati perbuatan ini ialah meniru balik atas hikmah sejarah Nabi Ibrahim bersama ananda Ismail, yang kemudiannya pengorbanannya dilakukan di Mina bagi orang Islam. Menunjukkan ini adalah mengambil sempena peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap anandanya Ismail. Dan sebelum Rasulullah dilahirkan, kita dapati bahawa kibas yang diganti untuk disembelih menggantikan Ismail ini diletakkan di Kaabah. Kibas itu masih wujud ketika kelahiran Rasulullah, menunjukkan bahawa penyembelihan itu berlaku di sekitar Mekah. Dan kita orang Islam
sejarahnya kita selalu katakan Nabi Ismail dikorbankan tetapi diganti dengan kibas di kawasan Mina. Dan kawasan itu adalah sebahagian daripada ibadat haji umat Islam. Dan inilah menyebabkan ulama mengatakan Nabi Ismail lah yang dikorbankan. Lagipun di dalam Bible dikatakan bahawa Nabi Ishak itu dikorbankan. Tetapi peristiwa itu berlaku di Beersheba. Beersheba ialah kawasan dalam Israel sekarang, dan bagi mereka ialah yang dikorbankan oleh Nabi Ismail, Nabi Allah Ibrahim ialah Isaac ataupun Nabi Ishak, ialah kerana ada hubungan dengan keagungan bangsa yang akan lahir pada anak yang disembelih itu. Lalu kalau kita lihat dalam Bible, kita tukar nama Ishak dengan nama Ismail, dia fit very well. Sebab dia kata yang dikorbankan itu ialah the firstborn of Abraham. Maksudnya anak sulung Nabi Ibrahim. Anak sulung Nabi Ibrahim itu dalam Bible kata Ishak. Sedangkan anak sulung Nabi Ibrahim sebenarnya adalah Ismail. Yang the firstborn inilah yang dikorbankan. Jadi oleh sebab itu kita lihat kembali dari segi sejarah arkeologinya, melihat bahawa Mekah lah menjadi tumpuan di antara peristiwa di antara Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam dan bondanya Hajar berlaku di sekitar Mekah. Maka selayaknya lah kalau kita lihat dari segi arkeologi dan dari segi sejarah pun lebih hampir kebenarannya kepada Nabi Ismail berbandingkan Nabi Ishak dalam kes pengorbanan ini. Dan inilah yang menjadi kajiannya. Dan ini menjadi perbezaan di antara pandangan dua agama besar ini, di antara Islam dengan Kristian umpamanya. Mereka menganggap bahawa yang dikorbankan itu Isaac, sedangkan orang Islam menganggap yang dikorbankan adalah Nabi Allah Ismail alaihissalam, yang kemudiannya menurunkan Rasulullah SAW daripada keturunan ini. Dan ini adalah sebahagian daripada sejarah ataupun yang ada sempena dalam ibadat haji yang kita selalu lakukan, sama ada di Mina, di Arafah, di Mekah. Bahkan Kaabah itu sendiri dibina oleh Nabi Ismail bersama dengan Nabi Ibrahim, dan di situ ada tapak kaki Nabi Ibrahim yang dipanggil makam Ibrahim di luar Kaabah, dan di situ disunatkan untuk solat sunat apabila selesai mengerjakan tawaf 7 keliling. Maka sesudah itu sunat kita solat di situ untuk mengambil kenangan kembali bahawa itulah satu peristiwa besar Nabi Allah Ibrahim yang bersama dengan anak Nabi Ismailnya telah membina Kaabah, yang menjadi simbol penyatuan umat Islam dan juga untuk menjadi kiblat umat Islam seluruh dunia.